Okey, baik. Jadi kita mulakan dahululah ya kelas kita pada pagi ini. Sebelum itu cikgu nak ucapkan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 5 Austin. Okey, cikgu ucapkan supaya kamu berada dalam keadaan baik, keadaan sihat dan juga selamat berada di rumah. Okey. Jadi untuk sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, okey, kita akan sambung dahulu kita punya perbincangan kita pada pagi ini. Okey, kita sambung dahulu sedikit lagi perbincangan kertas peperiksaan kita pada pagi ini. Okey, jadi cikgu harap dengan perbincangan ini kamu boleh mendapat sedikit maklumat ataupun panduan untuk peperiksaan yang akan datang. Okey, jadi kita mulakan ya. Okey. Jadi kita lihat soalan bahagian C. Okey, soalan bahagian C. Kamu baca tengok soalan bahagian C. Okey. Soalan bahagian C iaitu kalau kita lihat di sini ya. Dia ada okey sekejap ya. Cikgu masuk satu lagi. Okey, boleh dengar jelas tak? Boleh tak dengar? Boleh ada gangguan. Okey, boleh ya. Jadi kita lihat sekarang ni, okey, bahagian C. Okey, bahagian C ya. Jadi kamu kena tengok ya, bahagian C sebenarnya kita ada dua soalan. Yang wajib kamu jawab dua soalan. Jadi dua soalan itu sepatutnya kamu wajib jawab. Untuk pertengahan tahun ni kita hanya berikan satu soalan sahaja kerana kekangan masa dan juga kekangan peranti. Mungkin masa kita melalui online ya, kita kurangkan soalan. Jadi untuk bahagian C yang soalan sebenar nanti, kamu perlu jawab dua soalan esei. Jadi 40 markah di situ ya. Jadi 40 markah. Macam mana kita nak menjawab soalan esei iaitu, okey, kita tengok sama-sama ya. Okey, cikgu ambil draw sekejap. Highlighter. Okey ya. Okey, tengok. Dialog berikut berkaitan dengan perbualan. Okey, kita tengok dialog berikut berkaitan dengan perbualan dua remaja. Okey, mengenai larian amal. Jadi kita tengok ya, mengenai larian amal yang diadakan di tempat mereka. Jadi kamu kena baca ya daripada yang pertama ni sampailah yang terakhir ni ya. Dia mengganggu pula cikgu punya ni draw. Padamlah yang ni. Sekejap ya, cikgu padam yang ni. Mengganggu pula cikgu rasa. Okey ya. Jadi kita tengok Hong Sheng. Tengok dulu ya, Hong Sheng, Joshua kita sertai larian amal sempena minggu kanak-kanak autism itu. Yuran penyertaan pemurah hanya 30 sahaja. Jadi kena baca. Joshua, mahalnya lebih baik saya bermain permainan dalam talian. Dia kata pandangan Joshua ya. Tidak perlu keluarkan sebarang wang pun. Okey, Hong Sheng, ini kan larian amal, mestilah dikenakan yuran penyertaan. Sekurang-kurangnya kita mendemarkan kepada pihak penganjur. Okey, pihak penganjur juga berikan CJ untuk setiap peserta. Okey, itu adalah dialog antara Hong Sheng Joshua. Hong Sheng dan juga Joshua berkaitan dengan larian amal. Okey, jadi kita lihat soalan A. Soalan A ya. Okey, tengok soalan A. Okey, cikgu bagi ni warna senang. Okey, tengok ya. Berdasarkan situasi di atas, ni ya, berdasarkan situasi di atas, okey. Apakah tindakan, nampak tak? Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Joshua? Joshua siapa? Kita tengok ya, ini Joshua. Ini Joshua. Okey, yang diajak untuk menyertai tadi. Apa tindakan dia? Sama ada dia menyertai ataupun tidak. Jadi kamu kena jawab di sini. Okey. Okey, sekejap.
cikgu dah tukar-tukar ni supaya kamu nampak. Okey. Cikgu enter dulu ni. Enter dulu ya, supaya kita nampak macam mana kita nak menjawab soalan ini. Okey. Jadi perkara yang pertama yang perlu kamu buat, okey, iaitu tengok ya, baik-baik. Okey, iaitu kamu kena nyatakan tindakan dahulu. Tindakan. Dia tanya tak nilai? Okey, baca soalan habis dahulu. Okey, watak dia siapa? Joshua. Okey, kena letak watak Joshua. Jangan letak watak orang lain. Cikgu letak warna kuning. Joshua. Okey, kemudian berikan justifikasi anda berdasarkan nilai universal. Ada nilai. Mesti ada nilai. Okey, soalan ni tanya nilai, sorry ya. Tertekan pula. Okey, soalan ni tanya nilai. Jadi kamu kena letak nilai. Jadi semua arahan soalan ini perlu kamu patuhi. Ada berapa? Tindakan, watak, nilai. Okey, boleh tak setakat ini? Boleh tak? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, jadi caranya kita tengok ada 10 markah, betul tak? 10 markah. Okey, jadi yang pertama kamu kena bagi tindakan. Tindakan. Boleh catat tengok ya. Tindakan maksudnya di sini menyertai atau tidak menyertai. Dapat 1 markah. Menyertai atau tidak menyertai. Jadi kamu kena patuhi kehendak soalan tersebut yang mana kamu perlu tulis yang pertama tindakan sama dengan 1 markah. Di situ ya. Okey, kemudian kamu kena tengok, okey, dia nak nilai. Nilai, cikgu dah cakap tiap hari, 3 nilai. 3 nilai yang bertepatan lah. Jadi kamu kena bagi 3 nilai yang bertepatan. Jangan tulis sikap. Cikgu tengok ramai pelajar tulis sikap. Sikap ni tak boleh. Kita tak terima sepatutnya, tapi cikgu terima. Sebab cikgu tengok ramai sangat pelajar cikgu tulis sikap. Ini rahsia, cikgu tak terima sepatutnya. Tapi cikgu terima. Jadi kamu tak boleh gunakan sikap ya. Ini tak boleh. Sikap tak boleh ya. Kamu sepatutnya tulis nilai. Nilai. Okey, cikgu dah tekan situ. Okey, sepatutnya kamu tulis nilai. Ni ya. Ini sepatutnya. Okey. Mengamalkan nilai. Bukannya bersikap. Beza ya sikap dengan nilai. Okey. Nilai apa yang kita nak letakkan di sini? Okey. Nilai rasional contoh. Okey. Nilai rasional. Okey. Rasional. Okey. 2. Nilai baik hati. Yang sepatutnya diamalkan oleh Joshua itu nilai baik hati. Nak mendema, okey, baik hati. Kemudian nilai kasih sayang, sebab kita nak menyayangi ya kanak-kanak yang tidak berkemampuan, okey. Kemudian nak tambah lagi nilai kerja sama. Okey, kita letak dahulu nilai. Okey, kemudian nilai kesederhanaan. Okey, itu antara nilai yang boleh diterima. Okey, jadi kita tengok ya, ada 5 nilai yang boleh kita gunakan untuk soalan ini. Pertama, tulis dahulu ini. Menyertai ataupun tidak menyertai. Ini penting ya. Ini pertama. Pertama perlu tulis tindakan. Ya. Nampak tak? Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh. Yang kedua, nilai. Tindakan, nilai. Tindakan, nilai. Siapa tak tulis tindakan, tak ada markah. Okey. Kemudian, kamu perlu tulis, okey, sorry sekejap. Okey ya. Kemudian, tengok. Lepas ini 3 markah, okey, nilai ni berapa markah? 3 markah. Okey, dah jadi 4 markah. Okey, kemudian baru kita buat huraian ataupun contoh.
ataupun justifikasi. Okey, dia ada banyak perkataan. Okey, huraian, contoh, justifikasi. Apa kita nak tulis tentang apa? Mengapa dia perlu menyertai ataupun mengapa dia tak boleh menyertai. Jadi kita kena ada sebab. Okey, justifikasi ataupun sebab. Okey, berapa kita nak bagi? Okey, cikgu dah tekankan tempoh hari ya, kena bagi 9 huraian. Okey, 9 huraian. Dah jadi huraian dah. Huraian. Okey, boleh faham tak? Barulah kita buat esei kita. Okey, boleh faham? Boleh? Boleh. Ini cara dia. Boleh? Boleh. Respon. Boleh ya. Jadi kena faham. Kamu kena baca apakah tindakan dahulu. Tindakan tu maksudnya serta ke tak menyertai. Apakah tindakan kita, perlakuan Joshua. Bukan kita ya. Sebab banyak cikgu baca kamu tulis kita, cikgu tak terima markah. Watak dia Joshua. Okey, cikgu letak tanda bintang ni penting. Watak Joshua. Jangan tulis kita, jangan tulis watak kawan dia tu Hon Shing. No ya. Okey, watak sekarang ni Joshua. Jadi kita mulakan menulis esei kita. Nak tulis dalam 2 perenggam pun boleh, 1 perenggam pun boleh. Nak tulis nilai huraian pun boleh. Nak tulis nilai dulu pun boleh. Kemudian huraian pun boleh. Okey, no problem. Itu bergantung kepada kamu. Okey, tak ada tolak markah apa semua. Okey, cara dia kita mulakan macam ni ya. Joshua. Okey, Joshua ya. Sepatutnya, ni tengok ya, patutnya. Kita ambil ni perkataan dia. Ni yang atas ni. Tindakan sepatutnya. Jadi kita ambil lah perkataan dia ni. Joshua sepatutnya. Okey, cikgu nak kamu faham betul-betul ya. Joshua sepatutnya, kalau mestilah lah. Kalau wajar lah ya. Joshua sepatutnya, okey. Tengok. Tak. Ataupun kecil ke? Cikgu punya ni. Cikgu boleh besarkan? Okey, cikgu besarkan ya. Okey. Joshua sepatutnya, okey, dia tanya tindakan. Tindakan dahulu ya. Menyertai pelarian tersebut. Okey. Pendek saja, tak perlu panjang. Okey. Di situ kamu dah dapat 1 markah. Di situ kamu dah dapat 1 markah. Jadi cikgu akan tulis J1 tindakan ya. Sebab apa? Menyertai ni. Ni menyertai. Jadi cikgu warnakan dia warna merah jawapan. Warna merah. Okey, mesti ada. Menyertai. Okey, boleh nampak? Boleh? Cikgu ajar satu ni. Boleh tak? Tolong dengar ya. Boleh. Okey, cikgu nak kamu betul-betul. Okey, betul-betul dengar ya, tengok. Okey, yang 18 orang ni ataupun yang 16 orang ni, cikgu nak kamu boleh target diri kamu. Saya nak dapat A+. Okey. Tak masuk tu cikgu tak tahu dia boleh ke tidak. Okey, jadi kita tengok. Kita dah dapat. Kalau tak menyertai, tulis tidak menyertai. Jadi kita ada pandangan kita, pendirian kita ya. Bukannya menyertai semua. Ada yang tulis tak menyertai, ada sebab dia. Jadi kita kena bagi sebab. Okey. Jadi Joshua sepatutnya menyertai larian tersebut. Okey. Kemudian tak perlu panjang. Tulis sendirilah terus. Joshua. Okey. Sepatutnya Joshua kita tak boleh tulis sepatutnya lah. Joshua mengamalkan nilai, tulis mengamalkan, alamak cikgu dah terpadang. Biasalah kesal cikgu dia lambat. Kesal lagi dia lambat hari ni. Sampai kita habiskan unit 1 ya. Joshua mengamalkan nilai, yang penting cikgu nak kamu faham dahulu. Tengok dah jadi macam mana perkataan cikgu ni. Allah Akbar. Ya. Habis di padang. Sekejap. Joshua
amalkan. Okey, dah boleh. Nilai. Okey. Tulis nilai ya, perkataan nilai, bukan sikap. Cikgu tengok ramai tulis sikap. Jadi lepas ni cikgu tak nak tengok lagi kamu tulis sikap. Kamu tulis nilai. Okey, nilai pertama. Okey, nilai apa yang pertama tadi? Nilai, kalau tak ingat langsung juga nilai rasional. Okey, mana cikgu punya tu? Okey, bawah ya. Rasional, koma, nilai baik hati. Tanggungjawab tak boleh ya, bertanggungjawab. Okey, kemudian nilai kasih sayang. Okey, tak lebih pun boleh, nak buat 3 pun boleh. Okey, stop. Okey, itu kamu dah dapat. Cikgu akan tulis sini N1. Cara jawapan dia ke tepi ya. Maksudnya dia ke tepi sepatutnya. Jawapan kamu ni sini sepatutnya J1 cikgu tulis ya, yang ke tepi tu. Okey. Jadi kita akan tengok markah dia. Di sini kamu akan dapat NA1. Okey, kalau peperiksaan SPM sebenar NB1 dan juga NC1. Okey, itu ya markah sebenarnya ya. Tapi kita buat dalam bentuk dia punya coding untuk peperiksaan SPM sebenar. Jadi betul semua. Okey, kamu boleh dapat 4 markah di situ ya. Ada 4 markah. Tak perlu panjang, tak perlu fikir panjang sebenarnya untuk esei moral. Okey. Kemudian kamu masuk, kalau nak buat perenggan boleh huraian, tak nak buat pun kamu direct pun boleh. No problem. Tak ada istilah ikut perenggan ke tak ya, kita tak tetapkan perenggan. Jadi kalau kamu nak buat direct ke boleh, kalau nak buat perenggan pun boleh. Okey, kita buat ya. Huraian dia mesti ada lebih kurang 9 lah. Kamu boleh fikirlah ya huraian. Contohnya dia, boleh gunakan dia sebab kita dah letak nama Joshua ya. Dia, ini kerana, boleh terus ya. Okey, buat ini kerana pun boleh. Okey, ini kerana, okey, sebab kenapa dia perlu mengamalkan nilai rasional? Kita berdasarkan nilai yang kita nyatakan ini, kita dah boleh buat huraian dia. Okey, mengapa dia perlu menyertai? Jadi kita kena tengok ya, mengapa dia perlu menyertai, mengapa dia perlu mengamalkan nilai baik hati, mengapa dia perlu mengamalkan nilai kasih sayang, ataupun mengapa dia perlu mengamalkan nilai hormat, ataupun mengapa dia perlu mengamalkan nilai kesederhanaan. Jadi kita berdasarkan nilai itu, kita dah boleh buat huraian jawapan. Okey, jelas? Boleh? Cikgu tak nampak muka kamu sebab cikgu buka Microsoft Word. Boleh ya? Kalau tak faham cakap Okey, ini kerana dia dapat. Okey, pertama ya. Kerana apa? Kenapa dia perlu menyertai? Dapat membantu. Jangan salin daripada penyertaan yang dibagi ya. Jangan kamu salin bulat-bulat daripada dialog itu ya. Membantu kanak-kanak, mesti fokus pada STEM soalan kita. STEM ya, maksudnya isu soalan kita tentang apa? Membantu kanak-kanak autism. Bukannya kanak-kanak yang macam miskin ke apa, tak ya. Kita jangan suruh masyarakat miskin. Sekarang ni kita nak membuat larian amal tentang kanak-kanak autism. Okey, yang memerlukan bantuan. Okey, itu. Okey, itu ya. Itu yang pertama. Jadi di situ kita dapat H1. Okey. Jadi melalui jawapan ini kamu dah boleh buat huraian ya. Jangan tutup kamu punya minda sebenarnya. Okey. Kita boleh buat huraian lebih daripada apa yang dikehendaki. Mengapa kita perlu membantu? Okey. Okey. Sorry kalau ini kita buat dia terulah jawapan ya. Huraian baru kita buat ini kerana sebab. Cikgu kurangkan sedikit sebab cikgu tak nak panjang-panjang sebenarnya ya dalam esei ni. Alahai, dia dah potong semua. Aduh. Cikgu tak faham kenapa ni Microsoft cikgu ni jadi lembab dah. Enter balik. Okey. Tak apalah lambat asalkan kamu faham. Okey.
Okey. Sekejap ya. Ini kerana kita buat huraian dia. Why and how ya. Ini kerana tak perlulah buat how sebab kita dah mintai ya. Joshua dah mintai. Jadi kita buat sebab lah. Mengapa dia perlu membantu? Ini kerana dapat meringankan beban mereka. Okey, cukuplah, tak perlu panjang. Okey, beban mereka. Jadi kita dah ada huraian. Tak perlu nak panjang-panjang. Okey, ambil saja jawapan terus. Di sini kamu dapat H1. Okey, begitu ya cara dia. Lepas ni kalau cikgu bagi esei, kamu boleh nampak. Begitu sebenarnya cara kita nak membuat soalan esei. Nak menjawab soalan esei gunakan how and why. Sebab sekarang ni kita dah dalam situasi how menyertai. Jadi kita buat huraian dia why. Okey, kemudian dia tak perlu di samping itu ke apa, tak perlulah ya. Penanda wacana tak perlulah. Kita tak nilai bahasa. Okey. Dia dapat melakukan aktiviti menyihatkan badan. Okey. Ya. Di samping, ni ada 2 markah sepatutnya ya. Sebab dia guna penanda wacana. Di samping mendapat sijil untuk co-curriculum tambahan. Untuk dah jadi unjuk, okey. Untuk co-curriculum. Lemak. Dah jadi macam tu lah. Okey, cikgu potong ini. Untuk co-curriculum tambahan. Okey. Okey, itu ya. Ya, biasalah buat bersama pelajar supaya faham. Untuk co-curriculum tambahan. Okey, faham tak? Di sini H1. Okey. Okey, boleh faham? Kalau cikgu stop di sini boleh nampak tak macam mana kita nak huraikan? Boleh? Jadi kamu boleh buat huraian. Kamu boleh buat huraian ni, dia dapat melakukan aktiviti menyihatkan badan di samping mendapat sijil co-curriculum. Okey, kamu boleh buat mengapa ataupun bagaimana. Mengapa dia boleh katakan bahawa dengan metode aktiviti ini dapat menyihatkan badan. Supaya contohnya kamu dapat, dia dapat mengelakkan daripada penyakit, dapat mengelakkan apa pun boleh kaitkan ya. Sebab kita nak sekarang ni berkaitan dengan menyihatkan badan. Menyihatkan badan berbanding dia bermain dalam permainan dalam telefon yang boleh merosakkan badan dia. Jadi kamu boleh buat sebenarnya ya. Okey, contohnya kamu boleh buat sebagai contoh. Ni cikgu hurai sendiri ni ya. Sebagai contoh. Okey. Okey. Dapat mengelakkan pelbagai penyakit. Okey. Boleh buat. Okey, itu adalah H1. Okey, cikgu hurai ni ya. Jadi kamu kena hurailah. Ada jawapan kamu hurai, ada jawapan kamu hurai. Kamu akan selamat. Jadi jawapan kamu ni berkaitan dengan ni lah, huraian kamu berkaitan dengan apa jawapan kamu. Jangan huraian benda tak berkaitan ya. Nanti cikgu palang. Okey, kemudian apa lagi? Kenapa dia perlu mintai? Okey. Dia dapat mewujudkan semangat kerjasama yang berterusan. Kerjasama dengan agensi itulah, yang pihak penganjur ya, dapat mewujudkan kerjasama yang berterusan. Kemudian ini kerana, cikgu urai je ni. Ini kerana, kita kaitkan dengan kerjasama ya. Ini kerana, dengan perlibatannya itu dapat menjadi contoh ya. Maksudnya kerjasama tadi dia tunjukkan dia pelibatan dan sebagainya, dapat menjadikan contoh kepada remaja yang lain. Cikgu tambah ni ya. Jadi kamu dah dapat H1.
Jadi dah berapa markah ya? Kita tengok markah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi jawapan. Okey. Okey, ada lagi. Dia dapat menyumbang kepada negara. Okey, dapat lagi. Dia dapat menyumbang kepada negara. Jadi dapat lagi satu markah. Kalau ada idea lagi, kamu tulis saja. Jangan risau. Tak ada potongan markah. Yang penting kamu selamat. Ya. Yang penting kamu dapat hash 10. Markah kamu maksimum 10. Okey, boleh faham tak setakat ini? Boleh? Itu cara dia. Tak perlu nak hurai panjang-panjang, bukan BM ya. Kamu terus kepada jawapan. Yang penting watak tu penting. Watak tu tepat. Kalau watak kamu tulis ini, kita. Contohnya ya. Contohnya kamu tulis kita. Tu kita kamu tulis. Tengok ya. Kalau kamu tulis kita, apa akan jadi ya? Kalau contoh di sini, kita. Kita ni maksudnya bukan kita, bukan saya. Okey, bukan saya. Kalau tulis kita ni, cikgu akan palan jawapan kamu. Jadi kamu tak akan dapat markah di sini ya. Kamu akan hilang markah kita. Tak kaitan. Okey, jelas tak? Jelas? Jelas. Boleh? Jadi kamu kena berhati-hati dengan watak dia. Okey, jadi cikgu tak naklah tulis banyak-banyak ya. Kita nak bincang soalan seterusnya. Kalau tidak menyertai pun kamu tulis macam itulah. Joshua tidak menyertai. Joshua tidak menyertai larian tersebut. Mengapa? Apa nilai dia? Rasional, kesederhanaan. Okey, maksudnya kalau tidak menyertai ini dia punya jawapan ni kurang sedikit lah. Okay, daripada menyertai yang kita banyak jawapan. Jadi kita pilih yang banyak jawapan kita, yang banyak sebab daripada tak banyak sebab. Sebab kalau tak menyertai ini macam tak menyokong pula ya program yang dianjurkan oleh sesebuah agensi. Okey, kita lihat soalan B. Okey, ada nak tanya soalan untuk bahagian soalan 1 ni. C. Ada nak tanya tak? Ada tak? Tak ada cikgu. Jelas? Jelas? Okey, lepas ni agaknya boleh tak kamu jawab? Boleh. Boleh jawab tak? InsyaAllah boleh ya. Yang lain okey tak? Cinjuan, okey tak cinjuan? Cikgu risau ni yang markah-markah yang kurang-kurang ni. Sebab kamu dah fasa yang fasa yang terakhir dah ni ya. Dah masuk bulan 8 ni, kita dah fasa yang terakhir. Sebab tu cikgu nak kamu betul-betul menyertai atau betul-betul faham macam mana cara nak menjawab soalan. Okey, jadi kita akan lihat sekarang ni soalan bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, boleh ya? Kita teruskan, boleh? Boleh? Okey, kita tengok bahagian B. Sama juga ya, bahagian B. Mana cikgu punya soalan ni? Dah ke bawah. Okey, tengok bahagian B ya. Hon Shen merupakan salah satu contoh individu yang menunjukkan sokongan dalam program komuniti dari pihak berwajib. Ini dia bagi penyertaan. Soalannya, ramalkan kesan ya. Dia nak kesan ya. Kesan jika kurang pelibatan. Jadi kesan negatif lah, kesan buruk. Tapi cikgu tengok ada juga pelajar yang tulis kesan baik. Tu salah ya. Kesan buruk jika kurang pelibatan individu. Jika kurang pelibatan individu. Jadi soalan ni dia nak kesan kurang pelibatan. Kamu kena faham ya. Soalan ni dia nak apa? Dia nak kesan. Kesan. Kurangnya pelibatan. Jadi kalau kamu buat tempoh hari kesan yang kesan positif dapat meningkatkan imej negara, tak boleh lah sebab kita nak kesan
negatif, kurang pelibatan daripada individu. Pada kita apa akan berlaku, ramal, disuruh ramaikan ya, ramalkan apa kesan yang akan berlaku. Jadi kamu nyatakan kesan saja, tak perlu panjang. Okey, watak tak perlu risau, bukan Hoshin, bukan watak Hoshin. Okey, watak ialah individu kita lah, kita pun boleh ya. Okey, ini adalah umum. Jadi kita kena tulis biasa saja. Okey, terus tulis kesan kurang pelibatan ialah, terus pada jawapan lah. Tak perlu nak buat uraian, terus pada jawapan. Tak perlu nilai. Soalan tak tanya nilai, jangan tulis nilai. Jadi di sini cikgu cakap ya, tidak perlu nilai. Ni, tak perlu nilai. Jadi jangan bazirkan masa kamu. Kalau kamu tulis nilai pun kamu tak ada dapat markah. Okey. Kesan kurang pelibatan ialah mereka yang memerlukan bantuan tidak dapat dibantu. Okey, ini cikgu akan bagilah skema, kamu akan tengok nanti ya. Okey, jadi kamu tulis kesan sahaja. Tak perlu banyak-banyak, tak payah apa contoh, apa semuanya, tak perlulah. Okey, tidak dapat memerlukan bantuan, tidak dapat dibantu ya. Okey, tidak dapat dibantu. Okey, jadi kamu boleh tulis, kalau nak tulis contoh boleh, tak ada masalah. Nak tulis contoh sebagai contohnya, okey, tidak dapat mengumpul dana dan sebagainya ya. Okey, sebagai contoh tak boleh tulis, no problem. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, okey, tidak daripada kamu tulis watak di sini, kalau rasa tak nak tulis watak pun boleh lagi, selamat ya, daripada kamu tulis watak yang bukan-bukan. Okey, alamak. Sebagai contoh, tidak dapat mengumpul dana yang banyak. Okey. Ni bagaimanalah, how ya. Bagaimana kita tidak dapat membantu dia? Sebab kita tidak dapat mengumpul dana yang banyak. Okey, itu maksudnya ya. Okey, itu cara dia. Jadi kamu tulislah next, jawapan dan sebagainya. Okey, di sini kamu akan dapat H1. Okey. Kemudian contoh pun kamu dapat markah, jangan risau. Semua moral dia akan bagi markah kalau tepat. Okey. Okey, H1 dan sebagainya. Okey, boleh faham tak? Cikgu tak nak panjang ni. Dah hampir 8.30. Okey, boleh tak? Nanti kita akan bincang, cikgu akan bagi skema jawapan. Kamu boleh tengok nanti ya. Boleh? Boleh ya? Okey ya? Okey, boleh tak? Cikgu nak pergi kepada unit 1 sekejap. Unit 12, unit 11 untuk tahap 1. Okey ya? Okey, cikgu stop yang ni. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okey, cikgu share ni ya. Sekejap saja kita masuk tema unit 12, unit 11, tahap 1. Itu yang cikgu nak cakap sebenarnya. Tersasul banyak betul. Okey ya. Okey, boleh buka buku teks sekejap. Kita tengok sekejap saja. Okey, jadi boleh nampak tak cikgu punya buku teks? Boleh? Boleh ya, kehadiran cikgu belum ambil tahu, jangan keluar ya. Nanti kehadiran cikgu tak rekod lagi. Okey. Sebelum habis kelas cikgu rekod ya. Kita tengok sekejap untuk unit 11. Okey, unit 11 kita ada masih lagi 2 unit ya. Dah 2 unit ni kita akan buat sepenuhnya revision untuk soalan struktur, struktur esei. Jadi kamu dah ada masa untuk kita buat untuk ulang kaji soalan struktur. Jadi cikgu harap masuk ulang kaji tu semua pelajar boleh masuk lah ya. Jangan bazirkan masa kamu. Jangan habiskan masa entah apa-apa kamu tak boleh nak buat. Jadi baik kamu masuk kelas, kamu belajar. Okey. Okey, kita lihat unit 11 kejap ya. Tema 7 lagi, iaitu kita masih ada 2 unit, iaitu 11 dan juga 12. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, unit 11 berkaitan dengan Malaysia unggul di mata dunia. Okey, tengok ya. Malaysia unggul di mata dunia. Okey, Malaysia unggul
di mata dunia. Jadi kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Tengok ya, banyak bangunan-bangunan pencakar langit telah kita bina, negara kita bina. Maksudnya kita dah berada lebih kurang setara dah dengan negara-negara maju, tapi belum lagi mencapai negara maju. Mungkin ada sedikit lagi daripada negara kita yang belum kita capai. Dia punya tahap mana yang kita nak letakkan negara kita sebagai sebuah negara maju. Jadi kita lihat apa dia standard pembelajaran yang kita akan kaji dalam unit 11 ini ya. Murid-murid boleh rujuk buku teks ya ke surat 152. Okey, 152. Okey, seperti biasa juga kita tengok, cikgu besarkan sedikit. Okey. Okey, kita tengok. Yang pertama, besar sangatlah. Okey, nampak ya? Yang pertama, kita lihat balik. Kita ingat balik, dalam Mora kita ada tiga dimensi ataupun 3 domain yang perlu kita kaitkan dengan jawapan kita. Okey. Jadi melalui domain yang kita akan kaitkan ini, okey, kamu boleh dapat jawapan dia daripada pemikiran kita, kepala ni ya, daripada pemikiran, kemudian turun kepada hati, perasaan, kemudian turun kepada kaki, tangan, ya, itu adalah perlakuan. Jadi kita lihat 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 dan 7.4.4 ini adalah domain penaklukan. Okey, domain penaklukan. Di kepala kita kena berfikir. Bila soalan tanya, itu jawapan kamu. Bila soalan tanya, itu jawapan kamu. Soalan semua yang ditanya adalah semua daripada DSKP yang kita pelajari ini. Tak ada daripada luar. Okey. Kemudian 7.4.5, domain emosi. Perasaan. Jadi kita kena nyatakan perasaan kita. Kalau contohnya, adakah sebagai rakyat Malaysia, sekiranya anda melihat pembangunan negara kita ini sedang bergerak maju, apakah perasaan anda? Jadi itu adalah domain emosi. Mengapa kamu berperasaan sebegitu? Jadi kita kena ada sebab dan alasan, justifikasi. Jadi itu adalah domain emosi. Kemudian 7.4.6, domain perlakuan. Tingkah laku ya. Apa yang dibuat? Apa yang dilakukan. Masa tadi adalah tindakan. Tindakan Joshua tu adalah dalam domain perlakuan. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti yang mengharumkan nama negara di pesat dunia dalam kehidupan harian. Jadi mungkin dikeluarkan soalan penyataan ini, apakah tindakan anda? Okey, sekiranya anda ditawarkan untuk menyertai program latihan khidmat negara, sama ada sertai ataupun tidak, itu adalah domain perlakuan. Okey, jelas tak cikgu punya huraian? Okey, jadi untuk hari ini, jelas tak? Boleh respon? Jelas. Boleh respon? Okey, untuk hari ini saja kita tengok domain penaklukan TP1 dan juga TP2. Kamu boleh baca sebenarnya ya. Okey, kita lihat TP1. Memerihalkan contoh kejayaan Malaysia dibanggakan di dunia. Jadi kita nak lihat di sini berkaitan dengan beberapa contoh kejayaan Malaysia. Kita tengok ya, contoh kejayaan Malaysia. Okey, kita akan tengok dalam bidang mana Malaysia kita berjaya yang boleh dibanggakan di persada dunia. Okey, betul, tengok ya. Di peringkat global, bukannya peringkat tempatan lokal ya. Jadi di sini kita akan lihat TP1 menyatakan. Okey. Okey, kedua menjelaskan cara mengharumkan. Okey. Yang kedua kita nak tengok menjelaskan cara bagaimana mengharumkan nama negara di persada dunia. Jangan tempatan. Contohnya soalan tahun lepas ada keluar biasanya ya. Soalan tahun lepas dia kata sepatutnya kamu kena nyatakan cara kamu mengharumkan nama di peringkat dunia. Bukannya mengharumkan nama di peringkat negara saja. Ada ramai calon yang tulis menyertai pertandingan peringkat sekolah. Tak boleh ya. Kita kena tulis menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa dan mendapat tempat di peringkat tersebut. Jadi itu adalah kita dah mengharumkan nama negara. Contohnya Datuk Lee Chong Wei lah. Kalau kita lihat ya, menyertai di peringkat di China, di negara-negara yang besar sehingga dia dapat johan dan dia boleh naikkan nama negara
negara kita. Itu contoh dia. Okey, kita lihat TP1 ya. Laju ni cikgu nak pejam masa. Okey, kamu boleh baca ya. Apakah usaha yang boleh diambil oleh untuk mengharumkan nama negara? Ini usaha maksudnya cara ya. Kalau soalan ini tanya adalah cara. Jadi kamu kena fahamlah cara bagaimanakah anda dapat mengharumkan nama negara. Maksudnya di sini adalah kamu menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Bukannya di peringkat tempatan, di peringkat negara kita saja tak. Kita membawa nama negara di peringkat antarabangsa. Tak kira dah dalam bidang sukan ke, bidang perubatan ke, ataupun bidang ekonomi ke, ataupun bidang sosial. Kita bawa nama negara kita. Okey. Nilai yang dikatakan iaitu nilai patriotisme. Okey, nilai patriotisme. Okey. Inilah nilai paling tepat. Okey, patriotisme lah. Negara. Okey, kerajinan, kena ada usaha yang lebih, berdikari, okey, tidak bergantung kepada orang lain, keberanian, okey, mesti menunjukkan sifat keberanian dan juga berhemah tinggi ya. Okey, jangan tambah imbuhan apa-apa nilai, okey. Ramai cikgu tengok masa ujian tempoh hari tulis berhemah tinggi, cikgu tak terima ya kalau kamu tambah imbuhan, okey. Hemah tinggi maksudnya menjaga adab kita lah. Sewaktu kita pergi bertanding ataupun sebagai penyokong, apakah nilai yang boleh kita jaga di situ? Hemah tinggi. Okey. Jadi kita kena kaitkanlah ya. Nilai lain ada lagi, nilai bertanggungjawab, okey, nilai rasional dan sebagainya ya. Jadi kita kaitkan dengan yang tepat. Okey, kita tengok konsep sedikit. Boleh baca ya? Okey, Malaysia telah mencapai kejayaan dan menempa nama di pesada dunia. Okey, kita tengok ya. Malaysia juga sudah mendapat penghormatan untuk menyuarakan pandangan tentang isu-isu dunia dalam persidangan antarabangsa. Semua ni kaitan dia dengan international ya. Kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang dapat dilihat melalui pengiktirafan peringkat dunia antara contoh kejayaan. Jadi kita kena nyatakan contoh kejayaan Malaysia di peringkat global. Okey, di peringkat global. Jangan tulis peringkat negara saja. Okey, kita lihat ya. Kamu boleh tengok buku teks bidang perindustrian. Okey, apa dia contoh dia? Tengok ya. Kereta lah biasanya pembuatan kereta. Okey. Industri automobil, dalam industri automobil kereta tempatan diekspor. Inilah diekspor ke luar negara. Jadi kamu kena tulis jawapan ini mesti ada ke luar negara. Sebab apa? Kita menyentuh sekarang ni global. Global. Okey, industri pemakanan, okey. Rempah ratus produk diingin beku menembusi pasaran antarabangsa. Okey, jawapan kamu mesti berfokus kepada global. Okey, industri pembuatan, okey, teknologi penghasilan sarutangan. Okey, di peringkat global juga ya. Contoh kejayaan yang dibanggakan, Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth, Sukan SEA, Piala Monson, Grand Prix Formula 1, melahirkan juara dunia badminton seperti Lee Chong Wei, squash, okey, Datuk Niko Endewi, renang, Pandai Laila Leno dan sebagainya, Paralimpik. Kita banyak atlet yang boleh dan sudah menempa nama di peringkat global. Okey, ini dalam bidang sukan ya. Mungkin dia tanya dalam bidang yang lain, fashion dan sebagainya ya. Lita lumba bertaraf antarabangsa, kita ada lita antarabangsa Sempan, Velodrome Nasional Malaysia, tempat yang basikal tu ya, berbasikal dinilai. Okey. Okey, sistem satelit. Okey, kita tengok pula dalam bidang sains. Okey, ini bidang sains ya. Malaysia East Asia Satellite Miasat. Okey. Okey, ini adalah kejayaan dalam bidang sains. Kamu ada kelas tak sekarang? Ada kelas tak? Google Meet? Ya. English je. Okey, tak apalah. Kalau ada, kita sambung lah ya. Kita sambung next week ya. Boleh. Jadi kamu baca dulu untuk tahap 1, tahap 2, okey, tahap 3 dan juga tahap 4. Okey, sebelum itu cikgu nak ambil attendance sekejap boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh ya, sekejap saja. Sekejap saja ya. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Jelas? Semua Okey, jelas ya. Balik nanti, balik apanya, kamu dah memang kat rumah ya. Kamu baca nanti ya, baca
tema ini hari Selasa kita akan bincang dengan lebih detail. Okey, Ananda ada, Bawish ada, Benjamin ada, Cinjuan ada. Okey, Kianfi, Kianji ada tak? Ada. Ada. Okey, Darwish, kenapa Kianji tak guna kamu punya akaun? Kongsi ya. Divish. Okey, Hari Prasad tak ada ya? Joshua tak ada. Kavinesh, Kavin Ragavan. Okey, cikgu harap yang masuk kelas cikgu ni fahamlah cara menjawab ya. Kevin Raj, Kok Boncong tak ada. Lee Hon Shen, kalau cikgu salah sebut nama tolong bagi tahu cikgu. Kalau cikgu pangkah tak ada ya. Lee Jianzian tak ada ya. Okey, Lee Levinesh tak ada. Lee Chung Kiat ada. Okey, kejap ya. Manindra ada. Roshan ada. Sarawanan ada. Seong Kaizi ada. Okey, Satishwaran ada. Syaitan ada. Shah Season ada. Sri Sudarshan ada. Tanintiran ada. Tai Weping. Mana Tai? Baru saja dia live cikgu. Dia live dah? Aduhai. Diri Solan? Tak ada. Wong Holihan tak ada. Yugendran ada. Manush ada tak Manush? Manush. Ada cikgu. Ada. Okey, ada. Okey, jadi kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa yang tak faham, cikgu harap kamu boleh tanya cikgu ya. Okey, Tai dah masuk balik. Okey, Tai, cikgu dah tik kehadiran. Jadi kamu baca tema unit ini, unit yang kedua, unit yang kelas, kamu baca tahap 1, 2, 3, 4 ya. Hari Selasa kita nak settle 4 unit ini. Boleh faham? Boleh ya? 4 tajuk ni. Okey, terima kasih kelas. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey, masa tak cukup betul ya.